Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis ke-49. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-Baqaratu sanamul Qur'ani wa zurwatuhu wa nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arshi fawusilat bi suratil baqarah wa yasin qalbul qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wa daral akhirah illa ghufira lahu wa qara'uha ala mautakum. Rawahu Ahmad. Sayyidina Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puncak yakni bahagian tertinggi bagi Al-Quran ialah surah Al-Baqarah. Sebanyak 80 malaikat turun bersama setiap ayatnya. Ayat kursi telah dikeluarkan daripada bahagian bawah arash. Ia telah turun daripada khazanah Allah yang khusus. Kemudian ia telah digabungkan dengan surah Al-Baqarah. Sementara surah Yasin ialah jantung Al-Quran. Sesiapa yang membaca surah Yasin untuk keredaan dan untuk akhirat, maka pasti dia akan diampunkan. Oleh itu bacalah surah Yasin itu di sisi orang-orang yang hampir meninggal dunia daripada kalangan kamu supaya rohnya mudah keluar. Musnad Ahmad. Keterangan, surah Al-Baqarah dikatakan sebagai puncak Al-Quran dalam hadis di atas ialah kerana dalam surah ini diterangkan asas-asas Islam, akidah dan hukum hakam Islam secara mendalam. Keterangan sedemikian tiada dalam surah yang lain. Ma'ariful hadis. Alhamdulillah tuan-tuan dia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dia bertajuk ilmu dan zikir, iaitu kelebihan Al-Quran. Hadis ke-49 diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar. Ma'qil ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama disebut Ma'qil ni dia menyaksikan perjanjian Ar-Ridwan. Perjanjian Ar-Ridwan ni kalau tak silap tahun ke-6 Hijrah Nabi. Nabi nak pergi masuk ke Mekah, pergi buat umrah tapi tak dapat masuk. Maka buat perjanjian Ridwan semua sangkut dekat Hudaibiyah. Maka Ma'qil ketika itu dia telah Islam. Dia menyaksikan perjanjian Ridwan. Dan Ma'qil ni para ulama kata dia ni menjadi amir, gubernur di Basrah ketika mana zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Dan ada satu sungai dekat Basrah tu atas nama dia, Ma'qil bin Yasar. Sayyidina Umar suruh buat sungai, korek buat sungai dekat Basrah tu, dan orang nisbahkan sungai itu sebagai sungai Ma'qil bin Yasar. Okay. Dalam hadis ini dia menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, kata Nabi kata surah Al-Baqarah sanamul Quran. Al-Baqarah ni adalah puncak segala puncak daripada Quran. Maksudnya kalau kita tengok ada bukit, ada gunung kan, ada tepi dia naik ke atas, sikit naik turun, rendah mendatar, maka tempat yang paling tinggi sekali dia kata sebagai puncak. Maka Quran tu kalau nak tengok paling tinggi sekali level dia, dia ada di puncaknya. Maka Quran, sanam Quran itu, puncak Quran itu ialah surah Al-Baqarah. Dia kata okay. Kemudian kata Nabi, nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malakan. Kata Nabi, malaikat sebanyak 80 malaikat akan turun bagi setiap ayat dalam surah Al-Baqarah. Ini kelebihan surah Al-Baqarah. Setiap ayat yang turun itu bersama dengan 80 malaikat. Kita tahu Quran itu diletakkan di langit dunia. Di langit dunia, langit yang ketujuh, Baitul Izzah.
sebut langit ke dunia, disimpan dekat situ, kemudian diturunkan sikit-sikit. Dan setiap ayat yang turun itu bersama dengan 80 malaikat. Kalau surah Al-Baqarah itu lebih dia. Yang mengiringi ayat itu turun. Itu satu. Kemudian kata Nabi, wastukhrijat. Yang kedua, tadi surah Al-Baqarah secara umum. Kemudian dia pergi mendalam sikit. Dan kata Nabi, wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ayat kursi ini dalam surah Al-Baqarah. Dia kata. Dan ayat kursi ini, kata Nabi, dia diturunkan daripada satu bahagian yang khusus di bawah arash Allah Subhanahu Wa Taala, min tahtil arsy. Memanglah di langit yang ketujuh itu. Kemudian fawusilat bi suratil Baqarah. Maka ayat kursi ini dia khusus. Dia level dia tinggi sikit, dia khusus, dan bila dia tu dibawa turun, maka dia disatukan dengan surah Al-Baqarah, menjadi dia itu ayat kursi ini sebahagian daripada surah Al-Baqarah. Kemudian kata Nabi, wa Yasin. Kita habis surah Baqarah, ke surah Yasin pula. Wa Yasin, dan surah Yasin ini kata Nabi, qalbul Quran, jantung kepada Al-Quran. Yasin jantung kepada Al-Quran. La yaqra'uha, tidak ada seorang lelaki yang membaca surah Yasin ini, kata Nabi, yang mana dia membaca itu ada dua syarat, kata Nabi. Dia membaca itu kerana yuridullah, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Yasin dibaca yang pertama. Kemudian yang kedua, wadarul akhirah, dan mengharapkan ganjaran yang baik di hari akhirat. Dua yang diminta. Baca surah Yasin, ada ikhlas kepada Allah, dan juga mengharapkan ganjaran akhirat. Kata Nabi, illa ghufira lahu, melainkan dia ni tidak lain dan tidak bukan pasti Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Kemudian kata Nabi, iqra'uha, dan surah Yasin ni Nabi pesan, iqra'uha la mautakum. Kamu bacakan surah Yasin ni bagi orang yang nak mati. Ulama dia bahaslah mautakum ni, nak mati ke, dah mati ke, selepas mati ke. Tapi memang ada, dia tulis sini riwayat Ahmad. Macam hadis yang menceritakan tentang fadail, kelebihan surah-surah tambah qalbul Quran. Hadis ni pun bersifat dhaif, bersifat dhaif. Tapi untuk kelebihan fadail kita ambil, tak ada masalah. InsyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni, moga-moga kita dapat lebih memahami. Bila baca surah Baqarah tu terasa, ini surah yang 80 malaikat turun. Sekali tiap-tiap ayat kita baca. Kita baca je alif lam mim, satu ayat kan. 80 malaikat tu pun zahirkan kita pula bihudan lil muttaqin. Setiap punya hebatnya. 80 malaikat tu setiap ayat itu. Hebatnya. Moga-moga kita memahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallahi wal asr. Lillazina amanu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu